Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imran bin Samsudin dalam segmen Aziat TV. Kali ini saya akan merungkai, mengupas, menghurai tentang hukum pengambilan ketum sebagai perubatan. Adakah ia boleh? Adakah ia tidak boleh? Mari kita saksikan bersama. Pada tahun 2016, kita dikejutkan apabila Risda berhasrat meminta kebenaran kerajaan untuk membenarkan penanaman pokok ketum bagi tujuan komersial. Beberapa pihak memberi tindak balas yang pelbagai sama ada dari sudut undang-undang, penguatkuasaan, kebaikan perubatan serta potensi penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Masyarakat kita sering didedahkan dengan pelbagai laporan negatif di mana daun ketum termasuk air rebusan disalahgunakan dan dijual secara meluas kepada pengguna biasa. Ketagihan yang keterlaluan sehingga membahayakan kesihatan mental individu dan penyalahgunaannya menyebabkan pihak berwajib mengambil langkah pengawalan. Dengan itu, pokok ketum diisytiharkan sebagai bahan larangan mulai Januari 2023. Namun, kini 2023, apakah hukum berbeza? Mari kita sama-sama menantikan jawapannya. Okay. Apa pandangan kamu tentang pengambilan ketum sebagai perubatan? Okey, pandangan saya kalau pengambilan ketum sebagai perubatan ni, kalau ikut Malaysia, undang-undang Malaysia haramlah, tapi kalau kita sendiri saya rasa boleh lah kot. Sebab benda tu berdasarkan pandangan kita jugalah atas baik tubuh badan kita. So, kamu tahu tak dalam sebetul-betulnya hukum ambil ketum ni? Kalau berdasarkan hukum pula, saya rasa ikut kepada penggunaan. Kalau benda tu untuk menghayalkan, saya rasa tak better tak payahlah kan. Kalau benda tu untuk kegunaan perubatan, boleh. Boleh. Okey, baik. Apa pandangan abang tentang pengambilan ketum? Pengambilan ketum? Ketum ni ada baik dengan buruk lah. Kalau baik dia tu, dia untuk tambah tenaga lah sebenarnya. Tambah tenaga, dia buat tenang. Tapi kalau kata untuk kesihatan tu, untuk rendahkan darah tinggi, macam mana, itulah. Tapi dengan kadar penggunaan yang sikit lah. Macam orang tua-tua tu, kalau dia masak tu, daun dia sikit je. Kalau budak-budak yang minum ni, dia selalu rebus banyak. Jadi dia benda elok, kalau banyak jadi racun lah, jadi tak elok lah. Tapi keburukan dia kalau dari fizikal ni, dia memang boleh, orang yang nak diet kurus pun boleh minum tu sebab ada salah satu dia. Keburukan dia jadi ketagih dia memang agak teruk juga lah berbanding dengan benda-benda yang lain lah. Kalau minum hari-hari memang tak boleh tinggal lah. Kalau tinggal tu jadi serabut, jadi tak boleh duduk diam. Lepas tu tak boleh tidur malam. Kau akan bangun, kaki krem apa semua. Itu adanya keburukan ni. Lepas tu campur minum pun, kalau campur minum dengan kok apa, boleh macam mana kan. Ada yang minum dengan buah batuk, macam tu lah. Okey. Terima kasih. Penggunaan daun ketum adalah diharamkan. Ini seperti mana yang termaktub di dalam Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 dan pengguna daun ketum boleh dikenakan penalti kompaun maksimum sebanyak RM10,000 dan penjara tidak melebihi 4 tahun. Pada asalnya, hukum menanam pokok ketum adalah harus seperti mana pokok-pokok yang lain. Tidak ada nas yang melarangnya, bahkan ia termasuk di dalam perkara-perkara yang dibolehkan untuk kegunaannya. Namun, meskipun hukum asalnya harus, tetapi ianya boleh membawa kepada hukum yang haram jika terdapat faktor-faktor luar yang boleh membawa kepada sesuatu yang lebih mudarat. Begitu juga dengan pokok ketum. Tidak dinafikan bahawa daun ketum mempunyai khasiatnya yang tersendiri dan telah terbukti secara tradisional bagi mengubati beberapa jenis penyakit. Namun, di sebalik manfaat yang diperolehi melalui aktiviti pengkomersialannya, itu terpalit juga mafsadah, yakni kerosakan yang bakal berlaku bahkan sehingga kini ianya telah pun berlaku di Malaysia.
Hal ini juga seperti mana yang dinaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mustafa, yang mana beliau menyatakan bahawa setiap benda yang memabukkan dari yang diminum dan dimakan daripadanya adalah haram dikiaskan, yakni hukumnya ke atas arak. Ini kerana pengharamannya adalah untuk menjaga akal yang merupakan tempat pertimbangan dan pengharaman syarak ke atas arak menunjukkan perhatian yang diberikan kepada maslahah. La dararu wa la dirar, yakni jenis kemudaratan yang menimpa mana-mana pihak, maka kemudaratan itu wajib dihilangkan daripada terus berlaku. Kaedah fiqh ini dikeluarkan meskipun daun ketum ada faedahnya, namun mafsadahnya lebih besar dan tidak heranlah kerajaan Malaysia juga telah mengharamkannya melalui Akta Racun 1952 Seksyen 30-3 dengan menyebutnya sebagai bahan psikotropik. Ini juga secara tidak langsung kaedah Sadd al-Zari'ah menutup jalan-jalan mudarat telah digunakan bagi membendung permasalahan penyalahgunaan daun ketum. Okay, boleh saya tahu apa rasa minum ketum tu? Dia rasa dia, kalau dia punya rasa tu pahit-pahit lah. Okay. So dia, aku tak tahu, dia menyedapkan. Menyedapkan. Dia ada campur apa-apa kalau minum tu? Bergantung kepada seseorang, untuk pengguna. Ada yang suka dengan ubat batuk untuk menghayalkan, ada beberapa macam lagi. Ada macam-macam. Okay. Yang kalau minum campur dengan kok tu, itu biasa. Sekarang untuk mengurangkan pahit saja. Mengurangkan pahit. Menambah rasa. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita akan menemu ramah pelajar UPSI. Kita bertanyakan berkaitan hukum pengambilan ketum sebagai perubatan. Okey. Adakah akak-akak tahu hukum pengambilan ketum? Saya tahu sikit. Asalnya ketum ni harus untuk tujuan perubatan. Tapi yang jadi haramnya sebabnya dia campur dengan benda-benda terlarang. Contohnya ketum tu untuk tujuan memabukkan lah contohnya. Betul. Dan kita tahu yang perkara yang mabuk ataupun perkara yang memang memabukkan tu adalah haram. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Kita pergi ke temu ramah orang lain. Assalamualaikum. Maaf mengganggu, saya nak tanya. Awak semua ni minum ketum? Saya dulu pernah lah. Pernah. Saya pernah tapi jarang-jarang. Jarang-jarang. Saya tak pernah. Okey. Bagi yang pernah, saya nak tanya, adakah awak ni tahu hukum-hukum pengambilan ketum ni? Oh, hukum dia. Okay, asal air ketum ni dia sebenarnya kalau orang dulu guna air ketum ni sebagai perubatan. Untuk biasanya kalau orang tua-tua ni kalau ada sakit kecil manis dan sebagainya, yang mana dia nak kurangkan kadar gula tu, dia ambil ketum tanpa ada campuran minuman apa pun dan sebagainya. Tapi dia akan jadi haram apabila minuman ketum ni dia bercampur aduk dengan benda yang haram. Contohnya bila campur dengan ubat batuk ataupun campur dengan ubat nyamuk. Jadi benda tu menghayalkan dan memabukkan. Jadi pendapat itu ada hukum dia dua lah, sama ada harus untuk perubatan, haram sekiranya menghayalkan. Okey, baik. Terima kasih mengganggu, maaf ya. Kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan pada tahun 2016 berkaitan penanaman pokok ketum tujuan perubatan yang cenderung untuk dielakkannya kerana berbeza penggunaannya. Kata beliau, mafsadah iaitu kerosakan dan mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Sekalipun niat baik dan tujuan yang jelas bagi tujuan perubatan, tetapi isu tahap kawalan agar tidak terarah kepada penyalahgunaan begitu mencabar untuk dipertahankan. Katanya lagi, sudah barang tentu akan diambil kesempatan dan peluang untuk mereka yang tidak bertanggungjawab. Dalam suasana amat sukar menangani isu dadah tersebut, jika ia dibiarkan untuk pokok ketum ditanam secara berleluasa, maka ia boleh menyukarkan untuk proses pembasmian salah guna dadah sedia ada dan seolah-olah menempah bala yang lain pula. Melalui bingkisan-bingkisan yang telah kita temui, ada warga kampung, penduduk
taman, pelajar UPSI. Jadi nampaknya mereka mengetahui tentang hukum ketum dalam pengambilan sebagai perubatan. Dan dapat disimpulkan ulama juga berbeza pendapat tentang pengambilan ketum sebagai perubatan. Ianya harus apabila ketum itu diambil untuk tujuan perubatan. Dan orang-orang dulu pun memang menggunakan daun ketum untuk memberi tenaga, mengurangkan berat badan dan sebagainya. Dan ia bertukar menjadi haram apabila penyalahgunaan daun ketum itu dicampur oleh ubat nyamuk, ubat batuk dan sebagainya. Haram juga dia apabila dia menutup akal, menghilangkan kewarasan dan sebagainya lah yang memudaratkan badan. Jadi setelah apa yang kita menemu ramah pelbagai orang, dapat dinyatakan mereka sangat-sangat aware dengan pengambilan ketum sebagai perubatan dan juga penyalahgunaan ketum. Seperti yang sedia maklum, hukum meminum ketum sehingga stone ataupun haid sehingga menyebabkan ketidakwarasan akal adalah haram sama sekali kerana ia memudaratkan akal. Tetapi ketum boleh digunakan untuk tujuan perubatan setelah mendapat khidmat daripada pakar. Saya Imran bin Samsudin melaporkan.